إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعله لأحد غيرك. Kita sambung lagi pembacaan kitab kita, iaitu Mishkatul Masabih, dan kita guna syarah Midrajul Fawatih. Dan sekarang ni kita berada pada muka surat 81. Masih lagi pada bab adab tandas lah. Adab tandas. Tajuk yang ditulis oleh pensyarah kita iaitu tempat-tempat yang dilarang membuang air. Tempat-tempat yang dilarang membuang air. Pada minggu lepas pun kita ada sebut beberapa, dan sebelum-sebelum ni pun kita ada sebut beberapa tempat yang kita tidak dibenarkanlah untuk membuang air. Dan di sini pun dalam hadis yang akan dibacakan ni pun menyebut tempat-tempat yang kita tidak sepatutnya lah buang air ataupun qada hajat, sebagaimana yang kita bincang sebelum ni, supaya tidak menyusahkan orang lain, supaya tidak menyusahkan orang lain. Wa an Mu'adzin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in ats-thalathah al-baraza fil mawarid wa qari'ati at-tariq wadh-dhilli. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Terjemahan dia, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berjaga-jaga daripada 3 penyebab laknat. Gapo dia 3 penyebab laknat tadi? Yang pertama, buang air di tempat laluan air. Yang kedua, di tengah jalan. Dan di tempat teduhan. Yang ketiga, di tempat teduhan. 2 tempat yang terakhir disebut itu, tengah jalan dan juga tempat berteduhnya orang ramai, kita telah bincang sebelum ni. Jadi tengah-tengah jalan ni biasa orang lalu lah. Orang menggunakan jalan tadi. Dan juga tempat berteduh ni orang nak guna untuk melindungi diri daripada panas matahari lah, kalau zaman dulu kan. Tak? Kalau di negara kita pun mungkin lah kita kata tempat berteduh ke, wakah ke, tak? Nak berteduh daripada panas dan juga hujan, tak? Wakah. Jadi di tempat-tempat yang sebegini kita dilaranglah untuk qada hajat, tak? Mungkin kita kata buang air kecil ke, tak? Pakai buang di tiang ke, di dinding ke, tempat wakah tu, tak? Jadi menyebabkan bau, tak? Ataupun sengaja nak kena kat orang, dah tahu tempat orang duduk tu, dia pergi kecing ataupun buang air kecil atas tempat duduk tu, sengaja, tak? Jadi benda-benda gitu boleh mengundang kepada laknatnya manusia kepada si pelaku tadi. Tak?
Bukan tak ada. Tak. Bahkan bukan di tempat duduk kadang-kadang bila kita tengok apa dalam Facebook orang duk share ke, butang lift hok nak tekan tu, nak naik tingkat berapa tekan tu, hok tu pun ada buat. Jahatnya. Tapi dalam video tu dia boleh balas sel lalu lah. Tidak orang lain kena tekan, dia sendiri kena tekan. Jadi perangai manusia ni kan pelik-pelik. Jadi benda-benda gitu dia akan mengundang laknat lah. Mengundang laknat. Ada orang bang acing ko, ada orang mesti kata lah siapa dia lah, tak kerti bahasa ko apa tak. Jadi dia tu menjadi bahan laknat orang. Jadi tempat berteduh ni bukan apa, boleh jadi tengah-tengah jalan tak, macam highway ko, tempat berteduh tak. Kalau di tempat macam RNA ko mungkin ramai orang tak, tapi tempat biasa buat wakah, tempat nak rehat-rehat tidur je tak, kedai-kedai tak ada. Jadi betul yang tak ada orang, dia pun malas nak pergi apa, sembunyi tak, nak masuk dalam hotel kau sikit, pakai situ lalu. Jadi menyusahkan orang lah. Orang mari nak rehat-rehat kau, nak duduk jadi payah tak. Nak buti makan nasi kau tak, kalau tak sebuti di RNA tak, nak buti di wakah saja tak, bekas diri. Jadi nak duduk payah. Ataupun nak makan tu dengan sebab baunya, kotornya, jadi menyusahkan orang. Orang buat kemudahan tu supaya boleh memberi keselesaan lah kepada orang lain, tapi dengan sikap dia tu dia menyusahkan orang pula. Dia menjadi dia mengundang laknat manusia lah. Lepas tu yang pertama tu, buang air besar pada air yang laluan air, pada tempat laluan air tak. Ada yang kata apa, boleh jadi air bertakung, boleh jadi air ngalir juga. Dan ada juga yang kata sebagaimana yang diterjemah ni, tempat laluan air. Tidak kira lah ada air ke tak masa tu, asal kau tempat laluan air tak, jadi tidak boleh menyusahkan manusia lah tak. Kalau air bertakung kan, kalau itulah satu-satunya sumber air pada orang kawasan itu, susah habis lah penduduk di kawasan itu tak. Terpaksa cari sumber air yang lain lah, sebab air tu dah jadi kotor dah kan. Kalau air ngalir pun dia akan menyusahkan orang jugalah. Dan kalau apa, itu menjadi apa, tempat lalu air, masa tak ada air mungkin tak apa, tapi bila ada air lalu, bila ada air mengalir, ia akan menyusahkan orang. Air yang mengalir tadi akan jadi air yang kotor lah. Termasuk tak sungai dan laut? Sungai dan laut ni kita kira besar sangat lah. Sebab kalau kira perbahasan dari segi untuk jadi najis pun tak, kalau lah melebihi kita kata 200 liter air tu, dan apa dia perubahan tidak berlaku dari segi 3 sifat yang disebut kan, warna, bau dan rasa tu kan, tidak masalah lah. Tapi kalau lah ada perubahan tak, macam air sungai pun, contoh macam kilat ataupun tempat pertenakan, kita kata apa, jadi isu khinzir lah. Siapa air sungai tu berubah warna, tu tak boleh. Jadi kena tengok lah. Kalau sikit-sikit tu mungkin tak kot, seorang dua tak, budak-budak kampung kan. Jadi kena tengok siapa kau berubah tak. Dia bukan terhad kepada kita kata najis saja, mungkin bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia daripada kilat ke dah, ia akan menyusahkan orang lah. Menyusahkan orang sebab apa, tak boleh nak guna sumber air ada untuk diguna balik tak. Dia kena melalui proses yang banyak untuk buat bahan kimia tu. Jadi dia akan menelan kos ataupun belanja yang lebih mahal lah. Kalau sepatutnya air tu air yang biasa dah tak, kira tapis je, tapi dia sebab ada bahan kimia mungkin bahaya, dan mungkin tak boleh guna tu tak, mungkin tak boleh guna tu air tu tak. Jadi perbuatan yang menyusahkan orang ni lah tak, menyusahkan orang
akan mengundang laknat. Seterusnya, berbual ketika membuang air. Tak, kecek. Ada orang je jenis tak boleh nak berhenti buat. Tak boleh nak berhenti buat, siapa kali tandah pun nak buat. Jadi kalau mengikut adat yang diajar oleh Nabi SAW, tak, kita tak boleh buat lah. Sepatutnya kena buat sikap tu, amal dia, tabiat tu kena buat. Tak, tidak boleh buah dari tanah. Tak, bahkan salam pun tak perlu dijawab bagi salam. Tak. Dan juga kalau pusing dalam hati je. Kalau pusing pun ucap apa, alhamdulillah dalam hati. Ni pergi buah tak, topik hangat ko, pasal nego ko tak, buah lagi tak. Kalau kena apa dia, kena parut molek kan, boleh kosi rokok kau gapo sambil-sambil duduk buat tak. Ke tandah di RNA tu ada hak jenis duduk diri saja ke. Jadi itu tidak amal apa, itu bukan adab orang Islam lah. Bukan adab orang Islam. Orang Islam dia buat air dengan, kita kata betul-betul lah, betul-betul supaya diri dia bersih, lepas kaya dia bersih. Tak. Dan apa kita kata, adab-adab terjaga. Tak, orang tengok pun orang boleh beza ni orang yang beradab dengan orang yang tidak beradab. Wa an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhrujur rajulani yadribani al-gha'ita kashifan an auratihima yatahaddathani fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dua orang lelaki yang keluar membuang air dalam keadaan terbuka aurat mereka berdua bersembang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perkara tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perkara tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi diberi contoh dalam hadis ini dua orang lelaki. Serupa jugalah kalau apa, perempuan ke sama juga. Yadribanil gha'ita. Yadribani di apa, biasanya diterjemahkan dengan pukul lah. Daraba yadribu, tak, pukul. Daraba fil ard, tak, diterjemahkan sebagai bermusafir, berjalan di muka bumi, tak, bermusafir, travel, tak. Yadribu fil ard. Sebab apa daripada makna pukul tu diguna untuk kita kata jalan. Sebab antara yang disebutnya bila orang jalan ni dia seakit-akit memukul muka bumi tadi ataupun jalan tadi dengan kaki dia. Jadi diguna juga perkataan daraba ni untuk apa, orang yang berjalan ataupun bermusafir. Dan dia juga digunakan apa, untuk tandas ni lah. Yadriba al-gha'ita, maknanya pergi tandas. Pergi ke tandas, bukan memukul tandas. Kalau terjemah biasa apa, ikut perkata, mungkin kalau kita tengok kamu dia ada tulis pukul. Daraba yadribu ni pukul lah. Tapi sini maksud dia pergi ke tandas lah. Pergi ke tandas untuk qada hajat. Kashifaini an auratihima. Dalam keadaan kedua-dua mereka ni terdedah aurat mereka. Tak. Jadi pertamanya macam kita sebut sebelum ni, bila kita nak qada hajat kita kena pergi tempat
jauh daripada orang tak. Tapi lah ni kita ada sistem tandas tu. Jadi kita kena menyembunyikan diri kita ataupun kita kena guna tandas tu lah supaya orang tak tengok. Tapi sini disebut mereka ni pergi dua-dua ataupun dua orang ke tandas ataupun mungkin kita kata tempat yang terbuka zaman dulu. Tak. Tidak, maknanya tidak menghindari daripada sahabat dia tengok dia, tak. Dan kedua-dua mereka mendedahkan aurat kepada yang lain, tak. Jadi tidak boleh lah. Jadi ada sesetengah orang ni bila duduk ramai-ramainya ada hak pelik-pelik kan. Macam kita kata ada sahabat Ambok, dia cerita pengalaman dia lah. Pengalaman dia ni bekerja sebagai kaki tangan kerajaan lah. Dan dia ditempatkan secara berasrama. Jadi bila waktu mandi ramai-ramai, jadi dia terfikir untuk buat benda gini. Terfikir bila ramai-ramai gitu, jadi terfikir dan benda ni berlaku lah. Benda gini berlaku. Jadi mungkin kita tahu ni dalam kalangan budak-budak ya, kok dak sekolah kok dak besar pun berlaku. Bahkan mungkin dianggap kita kata mungkin sebagai satu latihan untuk hilang malu kok tak. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Boleh mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita kata tidak kira lah latihan ke apa, tapi benda-benda gini kena elok lah, mereka membuka ataupun mendedahkan aurat lah, ataupun aurat mereka terdedah satu sama lain tak. Kalau dalam mereka tu sebut mereka qada hajat tu ngadak. Mereka qada hajat ngadak supaya duk bincang sesuatu lah tak. Tapi mereka dalam keadaan qada hajat tak. Jadi masing-masing boleh tengok aurat masing-masing tak. Fa innallaha yamqutu ala dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci perkara tersebut. Tak. Ditandah lepas tu aurat, kita kata aurat terdedah, orang lain boleh tengok. Lepas tu lebih-lebih lagi duk buah pula. Tak? Duk buah pula sama sendiri, lepas tu duk tengok aurat masing-masing tak. Jadi bukan aurat masing-masing, aurat saing sendiri. Aurat saing tu tengok ni tengok tu tak. Jadi benda ni tak boleh. Dia akan mengundang kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda gini kena kena elakkan, dan mungkin kita kata kena didik anak-anak kita supaya tidak buat benda ni. Tak mungkin nak tunjuk ke orang tu, dia sendiri pun mungkin akan rasa malu lah. Tapi macam hak buah apa semua tu, kalau tak ayak mungkin akan berlaku lah. Tak. Kadang-kadang bila masuk dalam tandas tu lah banyak nak tanya. Banyak nak tanya tak. Duduk dalam tandas, duduk luar tak tanya-tanya. Bila masuk tu kat manggil orang tu, manggil orang ni, tanya kau tu, tanya kau ni dalam tandas tak. Jadi kena tegur, kena didik molek. Seterusnya syaitan hadir di tandas. Wa an Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-hushusha muhtadaratun fa idza ata ahadukum al-khala'a falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Dalam ni ada sebut doa apa nak masuk tandas lah. Okey. Cuma mungkin berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey. Ani a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith.
disebut sini al-hushush. Kita terjemah dulu. Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tandas ini ialah tempat yang didatangi oleh syaitan dan jin. Oleh itu, apabila seseorang daripada kamu ingin ke tandas, hendaklah dia membaca A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Perkataan apa dia? Hushush. Di situ diterjemahkan sebagai tandas lah. Ada disebut asal dia apa dia? Satu tempat yang dilingkungi oleh kita kata tirai ataupun benda-benda yang melindungi orang dalam, macam dinding lah, dinding. Dan perkataan ini digunakan bila satu tempat tu ada pokok kurma banyak, yang mana orang zaman dulu, orang Arab zaman dulu, dia bila dia nak buat air, dia akan pergi ke tempat yang mempunyai banyak pokok-pokok kurma. Seolah-olah pokok kurma tadi jadi dinding lah, jadi dinding untuk melindungi pandangan manusia daripada melihat dia untuk qada hajat tadi. Ataupun perkataan ini boleh juga memberi maksud kebun. Kebun. Jadi supalah kebun tadi, kebun kurma tu ada sebabnya begitulah orang zaman dulu dia ke buat air ataupun qada hajat di dalam kebun lah, sebab dilindungi ataupun dilingkungi oleh batu-batu kurma kan. Jadi mereka juga menyembunyikan diri ataupun cari tempat yang orang tak boleh tengok untuk qada hajat. Jadi terjemah yang mudah dipahamnya tandas lah, tandas. Jadi tandas ni didatangi oleh syaitan dan jin. Jadi bila salah seorang daripada kamu ingin ke tandas, hendaklah dia membaca doa tu, doa yang diajar oleh Nabi, A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, ataupun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan perkataan khubuth kita dah bincang, kalau ada dia ada maksud jin lelaki dan jin perempuan. Ada juga yang memberi maksud jin ataupun syaitan dan juga kotoran. Kotoran. Jadi sama ada kita boleh baca A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith ataupun khubuthi wal khaba'ith, tak ada masalah, boleh baca dua-dua. Seterusnya, mengucapkan bismillah menghalang daripada pandangan syaitan. Mengucapkan bismillah menghalang daripada pandangan syaitan. Wa an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadithun gharibun wa isnaduhu laysa biqawiyyin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penutup di antara mata-mata jin dan aurat anak Adam ketika salah seorang daripada mereka ingin memasuki tandas, maka dia mengucapkan bismillah. Jadi pelindung, macam kita ada sebut sebelum ni, syaitan ni dia akan menyentuh kemaluan anak Adam ataupun Bani Adam
manusia yang masuk ke tandas, tak. Jadi di sini disebut supaya lagu mana kita nak menghalang diri kita daripada gangguan syaitan ni, tak. Sebagaimana yang disebut dalam hadis sebelum ni, muhtadaratun, tak. Mana tempat-tempat yang kita buai air tadi didatangi oleh jin, tak. Ada disebut muhtadaratun ni, dia macam syaitan tu dia macam nak ambush ni, serah hendak nak duk tunggu, bila kita masuk dia nak serah, gitu. Jadi lagu mana kita nak melindungi diri kita daripada syaitan dan jin ni? Diajar oleh Nabi SAW, tak, baca bismillah, an yaqula bismillah, tak. Di sana dia sebut selepas bismillah terjemah hadis, dia kata Tirmizi dan beliau berkata hadis ini adalah gharib dan isnadnya tidak kuat. Sanad hadis ini tidak kuat. Di dalam Mirqat ada sebut, dia kata walaupun hadis ini ataupun sanad hadis ini tidak kuat, tapi untuk diamalkanlah untuk fadail amal. Lebih-lebih lagi apabila Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i meriwayatkannya, dan juga Imam Tabarani telah meriwayatkan daripada Anas dengan lafaznya satru baina a'yunil jinni. Sini dia sebut satru ma baina, ni satru baina a'yunil jin, tidak ada ma disebut. Ni riwayat yang lain, wa baina aurati bani adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Jadi ada hadis lain, riwayat yang lain, jadi boleh beramal sebagai kelebihan amal. Kelebihan amal tidak menjadi masalah mengikut sahibul mirqat. Jadi supaya diri kita dilindungi daripada gangguan syaitan ataupun jin bila kita masuk tanda, maka kita baca bismillah. Seterusnya pada muka surat 84 tu, doa selepas keluar daripada tandas. Ini kita sebut dah sebelum ni. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka, rawahu at-Tirmidzi wa Ibn Majah wa ad-Darimi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi SAW keluar daripada tandas, baginda SAW mengucapkan ghufranaka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apabila kita keluar daripada tandas, kita baca ghufranaka. Jadi ghufranaka ni dia sama macam istighfar lah, macam kita sebut sebelum ni kan, sama macam istighfar. Jadi kenapa kita perlu beristighfar selepas kita keluar daripada tandas? Kita sebut dah sebelum ni sebagai ulangan sahaja. Jadi ada yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW ni dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu. Tapi disebabkan bila masuk tandas ni tidak boleh lah sebagai ta'zim, kita kata mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, jadi tidak disebutlah, tidak berzikir di dalam tempat yang kita kata kotor dan rendah martabat dia tak. Jadi disebabkan itu, tak, dalam waktu tu Nabi SAW tidak berzikir, maka bila keluar Nabi SAW berzikir, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dalam jangka masa tu dia tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ada yang mengatakan bahawasanya sekiranya kita tidak membuat sesuatu di atas dasar mematuhi perintah, maka itu menjadi satu ketaatan, bukan satu apa kita panggil pelanggaran undang-undang. Nak contoh, perempuan yang apa dia haid, dia tidak solat, betul lah ke dia? Tak. Sebab apa? Sebab agama ataupun Rasulullah SAW ajar bila mengalami keadaan sedemikian tidak boleh solat. Jadi bukan dia tak solat, sedang dia mematuhi perintah agama, maknanya jangan solat. Tak. Jadi begitu juga sini, tak. Dia tidak berzikir, baginda SAW tidak berzikir sebab tempat tu tidak layak untuk menyebut nama Allah SWT. Jadi jawapan untuk yang lainnya, dia kata sebagaimana yang disebutkan oleh apa Imam Ibnul Qayyim, dia kata bila kita berwudu akhir sekali kita sebut, kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, bila kita berwudu, kita basuh anggota kita, kita bebas apa, kita menyucikan diri kita. Tapi dalam masa yang sama kita juga mohon Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan batin kita, rohani kita. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabin tu, itu dalaman kita. Wa ja'alni minal mutatahhirin, luar kita. Tak bersih luar dia. Begitu juga bila kita apa qada hajat, kita bersihkan diri kita daripada kotoran yang boleh menyebabkan penyakit. Begitu juga kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bersihkan rohani kita, batin kita. Sebab tu kita minta doa istighfar. Ada juga disebut di sini pun, ada juga kenapa kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas keluar daripada tandas ni? Kerana kalau dengan kudrat kita, kita nak kontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ni, kita nak asingkan daripada zat benda-benda yang berguna, supaya tubuh kita serap benda tu untuk menjadikan tenaganya apa-apalah, zat untuk tubuh. Dan nak asingkan daripada, nak mengasingkan benda-benda yang tidak boleh diterima oleh tubuh, supaya pergi ke saluran buangnya. Kita nak asingkan benda tu tidak mampu dengan kudrat kita. Kita ni cuma makan je. Makan tu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tak ada daya upaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula dengan mudah tolong kita ataupun izinkan kita qada hajat tanpa ada masalah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tehek ke ataupun sekat jalan tu, Allah 2 hari ataupun seminggu je murung, seminggu murung, duk mikir lagu mana tak tubik-tubik, nak pergi jumpa doktor ubat tak tubik, nak makan pisau pun tak tubik, makan betik pun tak tubik, minum air banyak pun tak tubik, lagu mana nak akhir je tak tenik. Allah Subhanahu Wa Taala tehek seminggu sahaja, pusing tu, makan banyak tapi tak tubik, gimana? Lepas tu tubuh kurus, gimana? Jadi duk mikir, tak sedap tidur, tak sedap bangun, tak sedap duk mikir dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia, hak masuk tu dia asingkan daripada hak berguna kepada tidak berguna. Lepas tu hak tidak berguna pula dengan mudah-mudah aja keluar daripada tubuh kita, supaya tubuh kita tidak berpenyakit. Duk tapung benda-benda tidak berguna tadi Jadi dengan sebab tu sebab kita tak mampu nak mensyukuri nikmat tu sahaja pun kita tak mampu dah. Nak kira hak lain lagi buah pinggir sebagai apa dipanggil, pencuci kepada darah, filter kepada darah tu. Kalau tengok mesin nak cuci tu, sama mana mesin, tapi Allah guna kecil ya untuk mencuci darah kita. Organ-organ lain, anggota-anggota luar ni, hak tu pun
Kalau kita kata bab hok makan ni tu daripada masuk nak keluar tu saja pun kita tak mampu dah. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak mampu nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala selayaknya. Jadi kita minta ampun. Itu antara tafsirnya lah kenapa bila kita keluar tandas kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ata al-khala'a ataituhu bima'in fi tawrin aw rakwatin fastanja thumma masaha yadahu 'ala al-ardi thumma ataituhu bi ina'in akhar fatawadda'a. Rawahu Abu Dawud. Warawad Darimi wa Nasa'i ma'nahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan hajat di kawasan lapang. Lalu aku telah membawa kepada baginda air di dalam bekas kulit atau bekas kecil. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam beristinja dan menyapu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam di tanah. Kemudian aku membawa air di dalam bekas yang lain, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi, An-Nasa'i. Kedua-dua mereka ni meriwayatkan hadis yang semakna dengannya. Hadis ini penulis kata sahabat berkhidmat kepada Nabi SAW hatta dalam keadaan baginda menunaikan hajat dan mengambil wudu. Khidmat sahabat tidak melihat umur sehingga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang agak berumur masih berkhidmat kepada Nabi SAW. Begitu juga para pelajar yang telah habis belajar juga perlu mencari peluang untuk berkhidmat kepada ustaz. Ini antara benda yang ditekankan lah. Berkhidmat tak? Kalau tabligh lah, tabligh kita tengok orang-orang tua dah, orang-orang tua ni nampak di sana lah. Di sini pun insya-Allah lah supaya, tapi saya kurang lah, bukan kurang, baru pertama kali tengok ijtima', tapi lebih kurang sama ya, lebih kurang sama. Maknanya mereka berkhidmat ni, maknanya tolong buat batu, tolong buat ni kan, sukarela, secara sukarela, tidak diberi gaji. Tak, tidak kira lah walaupun mereka ni kita berpangkat dia doktor ke, profesor ke, tak, pensyarah ke, gaji mahal ke, tak. Tapi bila ketua mereka, kita panggil amir lah, biasa dipanggil amir. Amir mengutus dia supaya okey, kamu memasuk hari ni, masuk, kamu baca kitab hari ni, ta'lim, tak, ataupun dalam ijtima' kau kamu bahagia bersih tanda, kamu bahagia ganda. Maknanya mereka mampu untuk merendahkan ego mereka ataupun melupakan siapa mereka di dunia luar ni. Tak, bila mari ke tempat agama ni sama berlaku. Tak, kalau Amir kata tugaslah sebab cuci tandas lah. Tidak kira lah kalau di luar tu mereka ni profesor ke apa, mereka tak kira dah. Jadi bila disebut pasal umur sini, lagu itulah yang kita nampak orang-orang tabligh ni mampu tak untuk melaksanakan khidmat ni walaupun mereka umur banyak tak, ataupun mereka ni berpangkat tinggi tak. Tempat-tempat lain pun ada lah, tempat-tempat lain pun ada, tapi yang kita nampak lah, nampak secara jelas tak. Kadang-kadang kita tak tahu pun dia ni, kita kata profesor ke apa, bila buah-buah tanya hijau barulah tahu. Kalau tengok dari segi cara pemakaian sama je dengan orang lain, sama dengan orang lain. Jadi penulis menekankanlah bagi
pelajar-pelajar terutamanya dia kata walaupun habis belajar ataupun dah naik forma tinggi, tapi kalau tengok tok guru tak khidmatlah kepada tok guru tak. Macam pelajar-pelajar kita ni dalam keadaan yang muda gitu tak, tengok gapo sahaja yang boleh memudahkan muda tak, dari segi susun selipar ke tak, ataupun kalau tengok muda bawa barang berat ke tak. Jadi apa-apa sahaja walaupun kita dah habis ngaji ke, tak kira lah, lebih-lebih lagi lah kalau kita masih lagi tak duduk dalam jaga beliau tak, ataupun didik ke beliau, kita kena ni lah permudah ke urusan dia, sebab kita ambil ilmu daripada dada dia tak, bukan kata nak suruh sembuh tak, tapi mudah kerja dia. Dia korban banyak dah untuk kita tak, nak bagi ilmu pada kita, jadi kita mudah kerja dia supaya ilmu pun mudah masuk dalam hati kita. Seterusnya penulis bincang berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangan baginda di tanah. Jadi amalan ini bukanlah satu amalan yang wajib, dia kata amalan ini adalah mustahab tak. Pada zaman sekarang boleh menggunakan sabun untuk menghilangkan bau pada tangan setelah beristinja tak. Jadi kemungkinan tanah ni mempunyai satu sifat yang boleh menghilangkan bau lah, boleh menghilangkan bau. Bahkan masa anak ngaji di pada Bongo, tahfiz pada Bongo, Ustaz Rashid kalau beliau hidup lagi, hafizahullah lah, lama tak tahu, tak tanya khabar. Beliau lah sebut, dia kata kalau tangan kita bau, nak tangan kita bau, untuk hilangkan bau di tangan ni tak, selepas kita beristinja tu guna tanah insya-Allah hilang tak. Jadi mungkin itulah khasiat yang ataupun hikmah kenapa Nabi SAW setelah beristinja dah dengan air tak, baginda sapu tangan baginda dengan tanah tak. Jadi lon ni dikata ada sabun tu tak, macam-macam bau pula tak, wangi, jadi guna sabun, tidak perlulah kita kata nak ambil tanah sebeledi untuk alih tanah tak, tidak perlu. Ini guna kemudahan yang ada, guna sabun. Kalau duduk luar lain lah tak, kalau duduk luar macam di hiking ke tak, tiba-tiba urgent tak, jadi mungkin boleh guna ni tak, sabun tak ada ke, jadi boleh guna cara ni. Kemudian penulis sambung lagi, Nabi SAW guna bekas yang berlainan untuk beristinja dan berwudu. Ini bukanlah bermakna tidak boleh menggunakan bekas yang sama untuk beristinja digunakan untuk berwudu tak. Jadi bila kita guna bekas tu untuk beristinja ataupun cetung ke botol air ke tak, maknanya bila bukanlah kita perlu ada satu bekas yang asing tak, bekas yang asing tak, macam orang travel tak, kita bawa banyak botol nak minum air tak, berat beg dia pula tak. Jadi tidak menjadi satu masalah sekiranya botol tu dia guna untuk beristinja, kemudian botol yang sama juga dia guna untuk berwudu, jadi tidak ada masalah, tidak menjadi satu masalah. Jadi perawi hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata setelah Nabi beristinja tadi dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu tangan baginda di tanah tadi, dia kata kemudian aku membawa air di dalam bekas yang lain, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi disebabkan itulah timbulnya perbincangan ada perlukah asing ke bekas wudu, ada bekas air yang berwudu dengan bekas air untuk beristinja. Jadi daripada situlah sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu bawa bekas lain untuk berwudu. Sebenarnya tidak menjadi satu masalah untuk guna bekas yang sama. Cuma mungkin untuk memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, supaya tak mungkin
tidak perlu menunggu waktu yang lama dah untuk habiskan air dan bekas yang pertama dulu, baru ambil pula bekas tu, guna bekas yang sama. Jadi mungkin untuk menjimatkan masa, wallahu alam, tak. Sementara Rasulullah habiskan air dari bekas tu, pergi guna bekas lain, kira sebaik saja Rasulullah habis tu, boleh guna lalu air untuk berwuduk dah. Jadi tidak menjadi masalah lah, tidak menjadi masalah untuk guna satu bekas sahaja. Dan disebut di sini khadim perlu memahami makhdum. Tak, orang yang berkhidmat ni, ataupun kita kata, contoh kita kata situasi belajar dengan ustaz lah, dia perlu memahami makhdum, orang yang diberi khidmat tadi. Macam tidak perlulah menunggu, kita kata contoh lain situasi ustaz dengan pelajar tu tidak perlulah tunggu ustaz dia wayak so tak perlu fikir, supaya gapo memudahkan proses pembelajaran. Sebagai contoh kak, sepatutnya ambil masa yang singkat, tapi disebabkan pelajar tu tak fikir, tak memudahkan urusan ustaz dia, jadi lama dah ustaz tu kena buat sendiri. Bagi contoh, bila masuk dalam kelas, ustaz sendiri kena sapu whiteboard dah, contoh. Tidak menjadi masalah, bukan kata, tapi kalau memudahkan urusan ustaz, maknanya jimat dah masa situ. Macam-macam lagi lah contoh. Jadi bagi orang yang berkhidmat kepada ustaz dia ke, orang tua dia ke, orang-orang tua ke, dia perlu faham lah. Kadang-kadang orang tidak minta kita untuk buat, tapi dia perlu, disebabkan dia dia fikir tak sempat menyusahkan orang, jadi dia tak minta, tak suruh belajar, ataupun mak tidak suruh hanu, ataupun mak cik ataupun buat cik yang bawa bagi buat, tak minta budak-budak mudah ada tepi. Tapi bagi kita yang melihat ni, kita kena faham, terutama sekali kalau lah dia tu keadaan sakit ke, tua tak larat ke, jadi kita kena faham lah, jangan tunggu dia minta apa dia untuk ditolong. Tak, kita tolong dulu, kita offer kepada dia untuk tolong. Wallahu a'lam, asal cukup setakat dulu untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.